بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sedar je dia dia pergi tandas apa-apa. Assalamualaikum, sawadi. Cha. Cakap buat tak? Aku malu lah kak. Kau tak boleh buat hal sawadi cha. Tak boleh. Oh malu? Walasian. Dia kan nak masuk dalam ni pun aku paksa-paksa. Nani, jomlah masuk. Why aku ajak dia sangat-sangat masuk dalam video kali ni? Sebab dia sendiri ada pengalaman seram. Tipulah kalau adik-beradik aku tak ada pengalaman seram. Of course lah guys. Kita orang semua based on true story tau. So kalau korang tak percaya tu memang tak boleh lah. Korang kena percaya juga. Sebab kita orang memang based on true story. Kita orang dah biasa dari kecil dengan benda-benda seram macam tu kan. Aku ingat kan nak suruh Nani ni ceritalah pasal keseraman rumah kita orang dulu. Rumah lama kita orang. Tapi dia kata macam tak boleh lah kak, rumah tu masih ada lagi. Kita pun balik sana lagi. Lepas tu kawan-kawan pun dekat situ lagi kan. Takutlah pula orang kata rumah kita berhantu apa semua kan. Padahal memang tempat tu berhantu pun. Semua tempat bergerak. Tempat tu daripada kita orang kecil lagi. Daripada kita orang start duduk masa 5 tahun lagi. Kau 5 tahun. 5 tahun lagi memang bermasalah pun lah tempat tu. Kita orang dengar nangis. Malas lah, jangan cerita yang tu. Tapi memang masa kecil lah paling banyak sekali. Masa kecil lah, bila dah besar tu dia macam dah biasa dah. Kita ada Hanani sekarang ni dekat sini untuk menceritakan kisah pengalaman dia ikut perawat pergi berubat. Aku pun tak pernah dengar cerita dia. Let's go, kita dengar sama-sama. So cerita dia macam ni guys. Aku ikut seorang perawat ni. Cerita dia melibatkan 3 cerita tau. Sebenarnya aku nak cerita. Dia macam seolah-olah aku ikut perawat ni pergi satu kampung. Kampung ni macam dikenali dengan Tok Bomoh yang macam power lah. Dia macam boleh bantu orang untuk kuat kasih sayang. Lepas tu dapatkan zuriat. Dia macam-macam. Lepas tu untuk sihir orang. Tok ni memang famous dekat kampung ni. Maksudnya Tok yang famous tu dekat kampung tu. Dekat kampung ni. Kampung mana tu rahsia. Sebab yang ni memang aku ikut perawat ni. Jadi apa yang cerita yang aku cerita ni ada cerita yang aku follow perawat ni lah. 3 cerita dekat sini melibatkan seorang lelaki dengan wife dia dan seorang makcik tua yang disahkan dah tak bernafas dekat hospital. Dah sahkan tak bernafas, dah tak ada nyawa, tapi masih lagi bersuara. Maksudnya macam macam tu. Okay, sekarang kita mula dengan cerita lelaki tadi. Apa kes lelaki ni? Lelaki ni dia macam cerita pasal diri dia, seorang yang panas baran, ada mengamalkan sesuatu. Sebab masa dia berdepan dengan perawat tu, dia cakap sebenarnya saya ni seorang yang panas baran. Lepas tu perawat ni cakap dah, itulah, saya ada nampak awak ada baju besi dalam badan awak. Maksudnya kalau perawat ni biasanya apa yang pandangan mata dia tu adalah apa yang dia nampak lah. Macam kita nampak sekarang ada buku depan kita, so kita nampak tu buku. Kalau macam perawat, dia nampak dalam body orang tu ada baju besi ke, ada perempuan ke kat belakang ke, itu apa yang dia nampak. Jadi apa yang perlu pesakit bagi tahu adalah explain apa yang kau buat sebenarnya. Apa cerita sampai ada baju besi tu. Okay. Jadinya lelaki ni pun mulakan cerita. Dulu sebenarnya dia askar, okay? Dia tentera. Lepas tu masa di dalam hutan, tiba-tiba ada satu tok ni datang kat dia. Tok ni cakap, awak nak kuat tak? Awak nak selamat tak? Macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Lelaki ni orang dulu kan macam orang jahil kan. Jadi dia pun nak lah. Dia kata nak kena buat apa. Macam tu. Lepas tu tok ni bagi dia satu macam piece of paper macam tu. Baca ni. Macam tu. Amalkan benda tu. Amalkan benda ni. Lelaki ni pun dengan sebab dia nak, dia tentera kan, dia mestilah nak semangat, nak kuat, nak sadar macam tu. Jadi dia pun tanpa berfikir panjang ambil benda tu dan baca. Dan dia jadikan amalan hidup dia. Dia pergi tandas, dia baca tu, dia bangun tidur, dia baca tu. Memang dia baca je benda tu. Dan dia perasan bila dia amalkan benda tu, dulu dia yang kalau orang pukul sakit, sekarang tak sakit.
Dia macam rasa macam Berkesan ajaib lah ayat tu. berkesan ni. Jadi dia pun memang Amalkan. maintain. Dia memang amalkan je lah ayat tu sampailah sekarang. At that time lah masa aku dengan perawat tu, so dia cakap dia memang masih amalkan sekarang. Tak hilang-hilang daripada ingatan dia ayat tu. Okay, one day nak dijadikan cerita. One day dia lemas. Dia lemas dalam sungai. Time tu dia jerit tolong. Tak ada orang tolong dia. Memang tak ada orang dengar pun. Jadi time tu bila dia dah macam nyawa dia macam dah nyawa ikan sangat. Dia dah macam lemas sangat. Dia ingat Allah. Dia cakap time tu memang saya ingat Allah je. Saya cakap dia cakap dengan perawat tu lah. Time tu saya memang ingat Allah je. Saya tak tahu nak cakap apa. Lepas tu terhilang. Maksudnya dia terpejam mata. Maksudnya dia dah tak sedar dah. Lepas dia ingat Allah tu dia dah tak sedar dah. Okay, lepas tu dia sudah sedar je dia Sekejap. Saya sedar. Aku reaction laju sikit. Kenapa ni? Sorry. Sekejap. Kau dengar? Bunyi juga. Tu dia sudah sedar je dia Sekejap. Saya sedar. dengar tapi tak adalah macam dia macam biasa guys. Kalau korang nak tahu, kita ni bila kita bercerita pasal tentang benda-benda gaib ni, kita bukan bercerita kita je tau. Korang kena ingat benda tu. Bila kita tengok cerita hantu, kita tengok cerita kita bukan kita je. Sebab kita ni hidup dengan benda lain. Jadi janganlah macam pelik. Dia macam benda tu betul. Kau kata aku macam terkejut. Aku terkejut lebih lah. Buat aku pun terkejut juga masalahnya. Sebab itulah bila kita macam dengan tu kita macam okey. Maksud kau kita kuat je lah kot. Sebab kita yang nak cerita. So okay. Alah guys, kalau korang tengok cerita TV, cerita hantu ke apa semua tu pun memang akan ada yang tengok dengan korang. So sama je, bezanya memang nampak tak nampak. So sekarang ni Alhamdulillah tak nampak. Nampak. Tapi ni kau start open cerita tu aku sakit kepala. Ada macam something like macam zer macam tu. I don't know apa benda. Mungkin benda tu aktif lagi, I don't know. Lepas tu tak lama tu ketuk tingkap pula kan. Sebenarnya kalau kau cakap pasal tingkap ni, kau sebenarnya nak aku buka cerita tingkap ni ke apa? Jangan lah. Stres sebab ni bilik aku. Tak payah Sebab lah. setiap benda ada cerita dia. Tapi tak apa. Hari ni kita fokus 3 saja cerita. Okay. Next time cerita satu Okay, tingkap sambung ni. balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Aduh. Okay. So bila dia lepas tu dia lemas. Dia macam last benda yang dia ingat adalah Allah lah. Macam tu kan. Jadi dia pun terpejam mata. Lepas tu dia sedar je. Dia dah tersadai kat pokok. Macam terpaut kat pokok lah. Dia sedar dia nampak Allah tolong dia. Macam tu. Sebab dia macam pelik kenapa amalan yang bacaan yang dia amalkan tu tak dapat bantu dia daripada lemas. Tapi boleh bantu dia macam kalau kena pisau dia berdarah tau tapi dia tak sakit. Sebab kalau pukul dia berdarah tapi dia masih kuat. Dia masih lagi boleh nak lawan. Dia tak macam tu. Dia macam sense, dia macam rasa tapi Biasa. selalu balik kan. Kalau orang tumbuk ke apa, dia memang tak rasa sakit. Dia mengaku dia memang tak sakit. Macam tu. Dia kebalan ni dia kebal. Tapi kebalan dia tu tak mampu nak bantu dia daripada lemas tadi. Time tu lah dia macam ada rasa nak bertaubat. Masa merawat dia ni, dia tak adalah macam agresif sangat. Biasanya kalau merawat, jerit-jerit lepas tu biasa kan. Dia tak. Dia biasa je. Dia macam benda dalam badan dia marah lah kot. Terbunyi dia macam tu je. Tak adalah macam nak bangun bersilat ke apa, tak ada. Okay. Tu lelaki tu. Sekarang ni cerita kedua tentang wife dia pula. Okay. Kenapa aku cerita pasal wife dia? Sebab dia menarik. Okay. At that time aku tengah makan tau. Maksudnya macam kita orang tengah berbincang ataupun menceritakan kisah masing-masing ni. Time makan. Dia macam santai je sebenarnya. Tapi sebab mungkin terdetik hati tu macam nak bertaubat. Jadi dia pun ceritalah dengan perawat ni kisah hidup dia macam tu. So perempuan ni dia start nak cakap tu je dia dah macam dia macam sedih. Dia macam saya ada benda nak cakap ni yang macam tu. Perempuan tu cantik tau. Kurus. Cantik kurus cantik. Tapi perempuan tu mungkin kurang keyakinan diri lah. Dia macam rasa suami dia tak sayang dia. Ataupun suami dia macam dah tak suka kat dia sebab dia tak boleh bagi zuriat. Dia tak boleh mengandung. Dan sampai sekarang pun dia tak ada anak lagi.
dah dalam 6 tahun, 7 tahun macam tu, memang tak ada anak lagi time tu. Jadinya dia mula-mula tak kisah pun tak ada anak ni, sebab memang suami dia pun okey. Tapi bila kawan-kawan macam kau ni kalau nak suami kau sayang kau tak tahu suami kau kat luar sana buat apa, macam that kind of hasut-hasut lah macam tu. So dia pun ikut kawan dia tu pergi jumpa Tok yang famous, Tok Bomo yang famous tu. Masa dia tengah cerita tu, dia menangis tau. Dia macam ni, sebenarnya saya bagi makan kotor kat suami saya. Macam tu, dia macam sayup. Dan masa dia cakap saya bagi makan kotor kat suami saya tu, husband dia memang depan dia. Husband dia macam, kan husband dia kan panas baran, husband dia jadi macam down. Dia sangat terkejut dengan apa yang tindakan isteri dia buat tu. Dia teruskan cerita dia bagi makan kotor kat suami dia. Tujuan dia bagi makan kotor kat suami tu untuk suami dia sayang dia, untuk setia dengan dia. Bukan untuk tundukkan tau. Tunduk ni maksudnya husband dia kena dengar cakap isteri dia. Tapi ini untuk makin sayang. Sayang macam tu lah. Maksudnya tak ada hati kat perempuan lain. Tak ada rasa marah. Memang sayang je macam tu. So apa yang dia buat adalah geli. Dia bagi makan kotor benda yang kita tengok dalam TV tu, macam tu lah dia buat. Kalau korang tengok cerita Nasi Tangas, macam tu lah dia buat. Dia memang bagi makan dalam nasi tu ada darah pilih dia. Oh my god. Kejap, dia cerita depan husband dia ni? Memang depan husband dia. Kau pun dengar? Apa reaction kau masa kau dengar betul-betul memang ada orang buat benda bila tu? Bila kita dengar cerita-cerita macam ni, kita tak boleh act macam, tak boleh macam tu depan orang tau. Kita mesti macam kita memang tak boleh nak act over. Kalau tak, mungkin saya akan kena halau lah dekat tempat tu. So kita kena respect cerita orang tu. Itulah kisah perempuan tu. Kenapa dia bagi makan kotor kat suami dia, sebab dia nak suami dia sayang dia. Lepas dia cerita tu, memang time tu macam keadaan dia dengan husband dia tu macam mana, kenapa macam ni? Suami dia macam, kenapa macam ni? Kan dah bincang, kita ambil anak angkat. Yelah, sebenarnya suami dia faham je benda-benda ni tak boleh nak paksa. Benda-benda ni kan urusan Allah. Jadi kita dah bincang pun ambil anak angkat. Memang time tu masa aku ada tu, memang anak angkat dia dah 10 tahun. Dia dah ambil pun anak angkat. Kau rasa aku pun pernah datang kat kampung tu. Rumah dia warna oranye deret. Ada 2-3 rumah. Rumah lelaki dengan husband dengan isteri dia. Betul tak? Tapi warna tu mungkin ingatan awak dengan ingatan Nani tak sama. Okey. Sebab Nani mengingati cerita, Nani bukan nak ingat keadaan ataupun kawasan kampung tu sangat. Yang pastinya kawasan tu memang tak ada line. Internet semua tak ada. Aku pernah pergi lah kampung tu. Cuma bukan dengan Nani. Apa yang berlaku selepas antara mereka suami isteri tu tak pasti. Cuma aku nak highlight sini cerita tu. Kisah ni kisah benar. Seorang yang nak suami menyayangi, menggunakan kaedah yang syirik. Aku nak tanya, perawat tu merawat diorang ke tidak? Macam ni, yang merawat ni sebenarnya, merawat ni dia ada dua. Dia dalam masa yang sama lah. Dia merawat dan mendakwah. Macam tu. Bila kita merawat ni, kita bukan kita kata kita nak bantu dia untuk buang setan ataupun bantu dia daripada sakit dia tu. Tapi kita dakwah dia. Apa buatan-perbuatan macam ni kita tak boleh lakukan. Time tu macam more kepada bertaubat lah. Tak ulang lah perbuatan-perbuatan syirik. Okay, so yang ketiga, cerita yang ditunggu-tunggu. Guys, sebelum korang dengar cerita yang terakhir ni, korang tahu tak video-video Kak Nan ni siapa edit? My editor kan? Siapa editor Kak Nan is Amirul Syakir. As you guys pun tahulah, Amirul Syakir pun dia ada YouTube channel dia sendiri. Korang selalu kan tengok reaction Kak Nan dengan Amirul Syakir. Reaction USM YouTube channel. Apa cerita? True Horror Story POV. Korang boleh nampak kan yang jerit paling kuat siapa? Of course dia, right? Dan korang suka kan tengok dia menjerit kan? Ni Kak Nan nak bagi tahu. Kak Nan dan Amirul Syakir dah buat reaction untuk USM punya video baru yang bertajuk Hungry Ghost Month. Korang boleh tengok kita orang punya reaction. Korang boleh tengok kita orang punya gelagat semua bagai dekat YouTube channel Amirul Syakir pada 30 hari bulan hari Isnin jam 8.30 malam. Korang subscribe ke Amirul Syakir sebab lepas ni dia akan buat konten seram. Dan dia panggil konten tu horror game. Konten-konten dia macam cerita-cerita seram, game seram, reaction seram-seram. Dia sendiri dah seram. Okay dah, jom kita sambung tengok video Kak Nan. So yang ketiga, cerita yang ditunggu-tunggu.
scary guys. Okay. Aku pun kalau cerita ni mungkin akan meremang semula. Sebab aku boleh terbayang lah. Aku boleh terbayang lah keadaan semasa aku berada dekat situ. Lepas merawat ataupun dakwah husband and wife tadi tu, so kita pergilah pula kes makcik ni. Okay, kita orang pergi rumah makcik ni dalam pukul 1:30 pagi macam tu lah. Okay, sebelum nak pergi tu, kita orang naik kereta lah. Masa naik kereta tu, perawat tu dia cakap kat aku. Dia cakap, okay ke ni nak ikut? Dia kata macam tu. Dia tanya dulu, okay ke ni nak ikut? Lepas tu, aku pun macam, okay, sebab aku memang nak tahu dan aku nak tengok. Aku memang nak belajar, nak tengok lah macam tu. So, bila aku dah masuk kereta tu, aku dah start lah baca ayat kursi, macam preparation sebelum sampai ke tempat rumah makcik yang hidup tak hidup tu, mati tak mati tu. Okay, benda-benda ni kita tak boleh buat waktu siang tau. Dia macam bukan waktu dia. Kalau lepas tu kita kalau lagi satu, kita tak nak jiran-jiran semua macam janganlah. Hancur. Okay, kejap. Stop. Aku dengar tu. Okay, semula. Stop. Lagi satu, kita tak nak bagi jiran-jiran macam buruk sangka ada apa-apa ke rumah ni macam tu. Sebab kalau tiba-tiba ada jeritan ke apa ke, kita tak tahu reaksi pesakit tu bila dirawat macam mana. Betul. So kita kena hati-hatilah. So waktu yang strategik adalah time pukul 1-2 pagi tu. Okay, sampai je kereta berhenti je, nak pijak kaki keluar daripada kereta, aku dah mula meremang. Aku dah rasa macam, betul ke aku dekat sini? Sebab aku dah takut. Ketakutan aku tu datang sebab apa? Sebab cerita makcik tadi ni, cerita dia ni yang nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Keadaan tu memang seram. Tapi tak apalah, aku dah pun sampai. Takkan aku nak balik jalan kaki seorang-seorang pula kan. Memang tak lah, aku pun ikut sajalah. So rumah tu memang sunyi, tingkap semua tertutup, kegelapan lah. Yelah dah pukul 1, orang pun pakat tidur dah kot. Kampung pula, tak ada lampu jalan kan. Kampung terus. Dah sampai rumah tu, Assalamualaikum. Okay, kat sini korang kena dengar betul-betul. Aku memang cerita ni, memang aku highlight semua cerita ni tau. Masuk je rumah tu, ada family members lah. Ada beradik 5 orang. Okay, lepas tu ada beradik nenek tu ke ataupun anak beranak dia maksud kau? Anak dia lah. Anak beranak dia 5 orang. Ada husband dia. Okay. Lepas tu ada dia lah yang terlantar dekat betul-betul sebelah pintu. Masuk-masuk je memang buka pintu tu, dia duduk sebelah situ. Dia memang sangat scary. Okay, dia dengan bantuan pernafasan dia lah yang dekat mesin tu. Memang dia hidup macam tu lah dekat rumah tu. Lepas tu masuk-masuk je perawat tu. Perawat ada 3 tim. Ada 3 orang perawat yang handle pesakit ni. Sebab dijangka bukan mudah lah. Sebab dia kalau bab saka ni, dia tak senang sangat lah. 3 orang perawat ni bincang. Okay, so masa bincang tu, dia tanya dulu, apa sebenarnya masalah makcik ni, apa amalan dia dulu, kenapa sebenarnya, apa yang berlaku. Anak dia bercerita, sebenarnya dulu mak ni dia selalu cakap, dia takutlah abah ni ada perempuan lain macam tu. Sedangkan husband dia memang pergi kerja je, balik kerja, pergi kerja macam tu je. Tapi dia punya risau tu sampaikan dia pergi jumpa bomoh yang famous tadi tu. Dia pun one of yang jumpa bomoh tu. Faham. Tujuan dia adalah dia nak bagi suami dia sayang dekat dia. Tapi kesilapan dia adalah, walaupun niat dia baik untuk bagi suami dia sayang dia, kesilapan dia adalah dia syirik. Dan dia mengamalkan benda yang tak sepatutnya. Jadi rumah dia tu, memang time tu perawat-perawat tu masuk je, dekat dinding tu ada benda tergantung, dekat pokok tu ada benda tergantung. Benda tergantung means benda yang gaib tu lah. Okay. Oh, you don't want to say. Okay. Benda gaib tu lah. Sekarang pun dah malam. Okay. Jadinya ada benda-benda tu. Okay. Lepas tu sebelum nak proses nak buang ataupun proses nak betul-betul sentuh perawat pesakit tu, dia macam kita buat scanning sikit rumah ni ada benda-benda yang menghalang tak. Contohnya macam kepala binatang macam rusa tu kan, macam tu kan. Ataupun biasanya perhiasan-perhiasan orang dulu, biasanya diorang suka letak benda-benda lama macam topeng lama tu semua, diorang suka letak sebagai perhiasan. Tapi benda tu sebenarnya menghalang nak buang
saka dia tu. First step adalah cerita dulu apa yang makcik tu buat masa zaman hidup dia. Okey, yang kedua, buang perkara-perkara yang boleh menyebabkan tersangkut saka ni nak pergi. Dah habis step kedua, dah habis proses step kedua. Ketiga adalah dah pergi pun dekat makcik ni. Dah sampai dekat ni, 3 perawat, seorang dekat kaki, 2 dekat kepala. Sebelum mula tu, dia orang macam pesan lah untuk budak-budak yang ikut ni, banyakkan istighfar, banyakkan ayat kursi, pertahankan diri, lindung diri, macam tu kan. Sebab kita nak buang saka ni, pasal-pasal saka tu pergi dekat orang lain. Saka ni dia boleh pergi kat siapa-siapa je dia nak. Start je dia baca-baca doa ruqyah tu, masa nak buang tu, makcik tu makin berbunyi-bunyi yang macam, masa mula-mula aku masuk tadi tak ada pun bunyi yang macam tu, tak ada bunyi sangat pun. Tapi masa start baca ruqyah tu, memang terus makin panjang dan makin kuat. Time tu aku duduk je kat bawah tau. Lepas tu bila aku dengar tu, aku macam, aku nak pergi mana sebab aku tak tahu nak pergi mana sebab katil. Ni katil. Kau dekat Lepas tu aku kat sini. Aku bawah ni. Nenek tu. Dekat je. Nak tengok. So nak tengok keadaan nenek tu. Aku tak tahu nenek tu memang tua 80 lebih ataupun 60 lebih. Sebab lain 80 lebih memang nampak dah tua 70 lebih kot. Okey, nampak macam berdaya tak berdaya lah orangnya. Okey. Lepas tu dia makin kuat lah bunyi. Macam tu kan. Time tu memang makin seram dan makin seram. Tiba-tiba perawat tu macam senyap jap. Ni part last ni. Perawat tu macam senyap jap. Kucing kat rumah tu lari. Miau lari macam tak tahu. Sebab aku ni sekarang dekat tempat aku ni, sekarang aku dah merhati je apa yang berlaku sekeliling aku. Macam tu. So kucing-kucing tu macam miau lari. Aku tak tahulah apa yang kucing tu nampak ke apa, tak pastilah. Yang pastinya memang perawat-perawat tu tengah pandang tingkap sana, macam tingkap belakang nenek tu. Bukan nenek lah, makcik tua tu. Okay. Lepas tu bila makcik tu dah makin kuat, tiba-tiba dia down. Suara dia slow. Bila suara dia slow tu, tiba-tiba perawat tu macam pandang kat sesuatu tempat, tapi tempat tu macam tak ada orang. One of perawat tu lah, dia pandang dekat situ. Macam tu perawat tu, macam tu je. Dia macam angguk. Tapi aku yang melihat ni tak nampak apa-apa pun. Macam tu lah. Okay. Jadinya dia orang pun macam macam tu lah, macam tiup tu kan. Lepas tu senyap. Terus keadaan tu macam senyap. Dan lebih gempatnya ataupun lebih terkejutnya, bunyi mesin tadi tu berjalan. Dia macam berjalan. Mesin tadi tu kan tak hidup, mati je. Oh, mesin tu cantik. Dia macam tu je. Oh, sebenarnya sepanjang dia dekat rumah tu. Tu je, dia hidup dengan alat sokongan pernafasan tu. Oh, okey. Jadi bila jalan-jalan macam tu, cepat-cepatlah panggil adik-beradik dia pun semua kumpul kan. Lepas tu time tu macam menangis lah. Macam adik-beradik dia macam menangis sebab satu keajaiban yang berlaku lah. Sebab terkejut sebab ingatkan macam mak dia dah mati macam tu. Tapi walau apa pun yang berlaku time tu, memang perawat-perawat mengingatkan supaya apa pun yang berlaku selepas ni tu adalah apa yang Allah tetapkan. Sebab kita di situ cuma bantu untuk buangkan saka tu je, bukan untuk pastikan nenek tu, makcik tu hidup ataupun mati. So menangislah, agak sedih sikit kat situ sebab macam terkejut nampak mesin tu hidup macam tu kan. Lepas tu balik rumah tu, barulah perawat-perawat tu macam reveal lah apa yang berlaku semasa merawat tadi. Rupanya masa part last nak buang tu, yang part perawat tu macam angguk-angguk tu, sebenarnya makcik tu bercakap dengan perawat tu. Makcik tu cakap dia dah tak nak benda ni. Okay. Point dia dekat sini, point dia adalah bila kita nak buang saka, kita kena pastikan tuan empunya saka tu memang nak buang. Memang nak pergi kan. Memang tak nak dah. Sebab ada orang ataupun ada tuan empunya saka, dia memang sayang saka dia. Maksudnya
bila dia nak mati, dia bukan menyusahkan orang lain tau. Bila dia nak mati tu, perawat ataupun orang yang akan bantu dia nak buang saka tu akan susah. Tapi dia tak nak, tapi dia tak boleh mati. Dia tak boleh dikebumikan. Jadinya dia akan menyusahkan perawat-perawat dia lah. Okey, jadi bila nak buang tu kena ada keredaan ataupun kerelaan hati empunya saka. So sebab ada kes empunya saka tak nak buang. Okey, mari aku masuk sikit last. Ada satu kes ni empunya saka tak nak buang saka tu. Perawat ni datang sampai 3 kali bantu untuk buang saka ni. Tapi sebab empunya saka tu tak nak buang, apa tanda-tanda dia tak nak buang, dia repeat lagi amalan buruk yang dia buat tu. Okey. Dia repeat. Bila dia repeat, yang bersama dengan dia adalah jin. So bila dia bersama dia ada jin, maksudnya saka ni ada dengan dia lah. Saka ni akan stick dengan dia. Macam tu. Kadang-kadang sampai dia pergi tandas, empunya badan pergi tandas, ataupun yang pergi tandas tu atau yang keluar daripada bilik tu saka dia ataupun orang lain. Tapi family members nampak macam dia. Macam tu dah masalah bila pegang saka ni ataupun jaga saka ni. Sebab kau dah tak boleh bangun dari tempat tidur kau sebenarnya. Tapi disebabkan saka kau lapar, saka kau nak makan, nampak kau boleh bangun dengan megahnya pergi ke dapur. Contoh dia macam tu. Itulah cerita yang terakhir. Point terakhir dia adalah, part terakhir dia adalah sebenarnya part last tu makcik tu memang cakap makcik dah tak nak benda ni. Last kali sebelum keluar daripada rumah tu, mesin tu bergerak. Lepas tu pesanan perawat time tu adalah apa-apa pun yang berlaku selepas ini, sama ada hidup ataupun mati tu adalah urusan Allah lah. Maksudnya tak pastilah. Doa lah, kalau anda kata dia hidup lah. Tapi aku memang tak tahu apa lah. Itu je cerita dia pasal makcik tu. Dia macam tak nampak seram sangat. Sebab dia bukan hantu depan mata ataupun hantu yang terlambat. Okey. Benar. Ada lagi scary yang macam jerit-jerit apa semua ada. Ada lagi scary. Tapi cerita ni tak berapa nak scary sangat. Ya ke? Berdepan dengan orang hidup, entah hidup tak tu tak scary yang bagi dia. Ya Allah ya Tuhanku. Sebenarnya aku ada lagi satu stok cerita. Kisah budak perempuan. Dia sebenarnya terkena santau yang nak diberikan pada mak ayah dia. Ayah dia outstation. Lepas tu santau tu terkena dekat anak dia. Yang kedua, pasal seorang lelaki form 3, dia stroke daripada dia form 2. Kawan dia sendiri tak puas hati dengan dia punya kecemerlangan. Okay, kalau macam tu aku menarik untuk nak dengar benda ni. So guys, thank you for watching us sampai habis. Kalau korang suka dengan video Kak Nan, boleh subscribe and follow Kak Nan dekat Instagram dan TikTok. Thank you so much to Hanani Hakim. Boleh follow juga Instagram dengan TikTok dia. Kita jumpa lagi akan datang. InsyaAllah kita akan cerita pasal these 2 case. So bye bye. Thank you so much Kak Kumka. Bye bye.